Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi dalam PDPR Bahasa Melayu Tahun 2 untuk hari ini. Okey, untuk hari ini kita masih pada tema yang sama iaitu alam sekitar dan teknologi hijau. Tajuk atau unit kita masih lagi sama, kebersihan alam tanggungjawab bersama. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.2.1 dalam kurungan 4 Roman, membina dan menulis perenggan. Okey, hari ini kita sentuh pada kemahiran menulis. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina dan menulis 4 perenggan dengan betul. Okey, kriteria kejayaan murid dikira berjaya dalam PDPR pada hari ini sekiranya mereka boleh membina dan menulis 4 perenggan yang cikgu akan ajar nanti. Okey. Okey, kita teruskan pelajaran kita dengan buku teks muka surat 31. Muka surat 31. Okey, tajuk kat sini ialah amalan bijak. Apa amalan bijak yang boleh kita lakukan? Okey, kita tengok pada info tentang tong kitar semula terlebih dahulu. Ini ialah tong kitar semula yang ada 3 warna kesemuanya. Warna coklat, biru dan warna jingga. Okey, ada kegunaan yang tersendiri. Okey, kita tengok apa info tong kitar semula terlebih dahulu. Okey, tong biru untuk kertas seperti buku, surat khabar dan majalah. Okey, tong biru ni kegunaannya untuk letak kertas, surat khabar dan majalah lama. Kita buang di dalam tong sampah ini. Okey, tong sampah berwarna coklat untuk barangan kaca seperti botol kaca, balang makanan dan botol ubat. Okey, kalau kita ada sampah yang berbentuk kaca begini, kita boleh letak di dalam tong sampah kitar semula yang berwarna coklat. Okey, seterusnya tong jingga. Ini tong jingga untuk tin aluminium dan plastik seperti tin minuman, beg plastik, botol air mineral dan bekas makanan. Okey, dimasukkan ke dalam tong berwarna jingga ni. Okey. Dalam petikan ini ada 4 perenggan kesemuanya. Ini perenggan yang pertama. Ini pula perenggan yang kedua. Ini perenggan yang ketiga. Dan ini pula maklumat untuk perenggan yang keempat berdasarkan kepada gambar di sini. Okey, mari kita lengkapkan. Kita baca sambil melengkapkan maklumat yang perlu ada dalam perenggan-perenggan tersebut. Okey. Kita baca dari atas lebih dahulu. Baca sama-sama. Amalan bijak. Petang itu, Ilis dan ibunya ke pasar raya. Sebelum masuk ke pasar raya, Ilis dan ibunya menuju ke pusat kitar semula. Okey, ini gambar yang pertama. Perenggan yang kedua ni berdasarkan kepada gambar yang pertama. Ilis mengeluarkan semua barang yang dibawanya. Antara barang tersebut ialah surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Ilis mengeluarkan semua barang itu dengan berhati-hati. Okay, ini kandungan perenggan kedua. Okay, kita tengok pula pada perenggan yang ketiga berdasarkan kepada gambar yang kedua. Okey, perenggan ni tak lengkap. Cikgu dah lengkapkan dekat sini. Okay, mari kita baca bersama. Ilis memasukkan surat khabar ke dalam tong biru. Selepas itu, dia memasukkan botol plastik ke dalam tong berwarna jingga. Kemudian, Ilis memasukkan botol-botol kaca ke dalam tong coklat.
Okey, ini maklumat yang ada untuk perenggan yang terakhir. Okey, maklumat ni mesti ada dalam perenggan yang terakhir tersebut. Kaunter bayaran, beg mesra alam, ganti beg plastik. Maklumat ini, frasa ini mesti ada dalam perenggan yang terakhir. Okey, ini perenggan terakhir yang cikgu bagi pada awak. Kita baca bersama-sama. Kemudian, mereka menuju ke pasar raya. Selepas mendapat barangan yang dikehendaki, Ilis dan ibunya pergi ke kaunter pembayaran. Mereka membawa sebuah beg mesra alam. Selepas membuat bayaran, Ilis menolong ibunya memasukkan barangan itu ke dalam beg. Beg mesra alam itu digunakan untuk menggantikan beg plastik. Okey, yang beg mesra alam ni dibawa sendiri oleh Ilis dan ibunya. Okey. Kita dah tahu macam mana nak buat perenggan, kita tengok pada buku aktiviti. Okey, kita teruskan dengan buku aktiviti muka surat 33. Okey, latihan ni pun sama macam latihan tadi dalam buku teks tadi. Dia bagi frasa dekat sini, kemudian ada gambar di tepinya. Okey, sama 4 perenggan juga. Okey, ada 4 perenggan. Frasa di sini perlu dimasukkan ke dalam, kita lengkapkan ayat menggunakan frasa dan gambar yang diberi. Okey, dekat sini cikgu dah masukkan ayat yang lengkap untuk perenggan ini sebab hari ini fokus saya ialah pada menghasilkan penulisan perenggan. Menghasilkan penulisan perenggan. Okey. Satu lagi fokus cikgu ialah cara menulis huruf. Cara menulis huruf. Okey, dekat sini cikgu bagi contoh huruf besar. Cara menulis huruf besar memang saiz huruf besar lebih besar daripada saiz huruf kecil. Okey, walaupun huruf dia sama macam O ni dengan O kecil sama bentuknya. Cuma saiz yang berbeza. Yang ni besar lagi berbanding dengan huruf O kecil. Huruf Z pun sama. Okey, ni huruf Z besar, ni huruf Z kecil. Okey, saiz dia lebih kecil kalau huruf kecil ni. Okey, kita tengok pula pada huruf kecil yang hanya ada badan sahaja cikgu tulis kat sini. Okey, yang hanya ada badan saja. Macam huruf A, cara penulisan dia lebih kurang dari separuh garisan saja yang digunakan untuk menulis supaya tulisan kita nampak kemas dan cantik. Okey, ikut macam mana yang cikgu ajar ni nanti atau tulisan awak biar kemas. Okey, huruf yang tinggi. Maksud huruf cikgu, huruf yang tinggi ni dia ada batang macam ni. Okey, huruf B, huruf D, huruf F, huruf H, K, L dengan T. Okey, kat sini cikgu selalu tekankan tengok yang ni huruf N dengan huruf H. N dengan H ni berbezanya dari segi tinggi dia, batang ni. Kalau tinggi batang tu baru jadi huruf H. Kalau pendek batang dia, dia akan jadi huruf N. Begitu juga dengan huruf K. Huruf K dengan huruf K besar dia berbeza bentuknya. Dari kaki dia ni. Okey, ni kaki dia sama. Sama panjang dengan batang dia ni. Yang ni kaki dekat bahagian bawah ni dia kecil berbanding dengan batang yang tinggi ni. Okey, tulis dengan kemas. Okey, huruf T pun sama. Okey. Kat sini ada T tak? Okey, cikgu silap tak ada huruf T dekat sini. Okey, huruf T pun ada dekat huruf T, T kecil dia palang dia berada dekat tengah-tengah. Okey, huruf yang berkaki atau huruf yang berekor, cikgu cakap ini. Okey, badan dia dekat atas, kaki dia atau ekor dekat di bahagian bawah garisan kesemuanya. Tak ada yang melengkung ke atasnya ni. Contoh huruf U, U kecil, mana U kecil kat sini? U kecil dengan Y.
Okay, dia tak sama. Cuma Y, U dia berada dekat baris, dekat atas garisan saja. Yang ni ekor Y dia akan berada di bawah garisan. Okey, perhatikan tulisan kamu nanti. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Ini ialah bentuk perenggan untuk petikan ini. Cikgu nak awak salin semula petikan ini yang dah siap ni ke dalam buku garis 1. Okey, tulis dengan kemas. Kalau keliru dengan cara penulisan huruf, berbalik pada slide yang cikgu yang sebelum tadi. Okey, salin semula dalam buku garis 1. Okey, yang sini tak perlu dilengkapkan. Dalam buku aktiviti awak tak perlu lengkapkan, awak tuliskan dalam buku garis 1 saja. Dah siap nanti, awak ambil gambar hasil kerja awak dan hantar ke WhatsApp cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada esok hari. Okey, Assalamualaikum. Selamat belajar semua.